mencuba mencuba, semua boleh mencuba. Okey, Nur Syafisah okey. Dia tulis kat situ, cikgu bacakan. Zaliha sangat lembab dalam bidang tetapi mempunyai kebakatan. Tetapi mempunyai bakat dalam bidang, okey boleh. Okey, Zaliha sangat lembab dalam bidang akademik tetapi mempunyai bakat bakat dalam bidang kurikulum, betul co-kurikulum. Okey, co-kurikulum, betul. Okey, satu lagi basah. Okey, satu lagi pula ialah basah. Basah lembab ialah basah pula. Sesiapa boleh mencuba baju yang disediai ini daripada Nur Syafifah. Baju yang disediai itu masih lembab kerana cuaca yang kurang baik, betul. Satu ayat daripada dia ialah baju yang disidai itu masih lembab kerana cuaca yang kurang baik betul. Pada yang ketiga pula, okey, Balkis dia kata hujan yang berlarutan beberapa hari ini menyebabkan tanah menjadi lembab. Okey, Balkis menyebabkan tanah menjadi lembab. Okey, cikgu dah baca cikgu dah lihat kamu punya ayat Cik Balkis. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua, yang ayat yang ketiga ni. Ayat ketiga tu ekspedisi ada dua maksud. Satu ialah apabila penghantaran ataupun pengiriman tentera. Maksudnya kita kirimkan, contohnya macam kerajaan kita menghantar tentera kita ke Semenanjung Gaza. Itu ialah ekspedisi. Satu lagi perjalanan. Contohnya kita ada ekspedisi dekat mana dekat dengan hutan di Endar Rompin contohnya. Itu dipanggil sebagai dipanggil juga sebagai ekspedisi. Kamu cuba ni cuba nombor 3 ni, ekspedisi, 2 ayat.
Ada dua maksud Satu penghantaran ataupun pengiraman tentera, satu ialah perjalanan. Itu maksudnya. Boleh tulis dia punya jawapan dia. Okey, Balkis Okey, beberapa orang anggota dari Angkatan Tentera untuk menjalankan ekspedisi The Polisen. Betul. Okey, beberapa orang anggota uh, dari Angkatan Tentera Malaysia Angkatan Tentera Malaysia telah ditugaskan untuk menjalankan ekspedisi di Port Dickson, betul. Okay. Satu lagi untuk ekspedisi. Yang ni kamu boleh kata mengembara, dia lebih macam mengembara. Satu lagi. Okey, Nur Syafifah pula dikata kat sini. Sekumpulan pengangkap menyertai ekspedisi mendaki gunung terpaksa dimansuhkan. Sekejap okey. Okey. Sekumpulan pengangkap yang menyertai ekspedisi mendaki gunung
Okey. Ekspedisi mendaki gunung, cikgu mendaki Gunung Kinabalu Gunung Kinabalu. Kinabalu terpaksa ditunda. Kamu kata mansuh terpaksa dimansuhkan. Terpaksa dimansuhkan. Terpaksa dimansuhkan kerana kekurangan dana. Cikgu tambah itu. Kerana kekurangan dana. Kerana kekurangan dana ni ada terlebih dia minta put je kekurangan dana di situ. Okey. Kekurangan dana. Terpaksa masukkan okey. Cukup. Yang ni kamu tengok sini, kalau kamu tengok sini, ini soalan dia. Kamu kena, bila kamu menjawab soalan ni, kamu kena tahu dia punya setiap perkataan yang ditulis ni ada dua makna. Padat ni ada dua makna, kamu kena tulis. Setiap ayat tu, setiap perkataan tu ada satu makna lain, satu lagi makna lain. Jadi, bila kamu buat macam ni, kamu akan dapat 6 markah. Pastikan kamu menjawab soalan itu dia punya cara dia untuk menjawab soalan yang A ni. Okey, kita lihat kat sini. Soalan yang kedua ni ialah berkenaan dengan tuliskan subjek tuliskan subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat tersebut. Okey, cikgu, kita lihat kat sini. Cikgu bagi contoh dahulu sebelum kamu buat soalan tu Ni contoh dia. Soalan yang mengenai subjek dengan predikat ni kamu kena tahu ni. Kamu kena tahu setiap ayat tu dia ada dua komponen yang penting. Cikgu ni kamu ulang kaji satu dua perkara yang penting, iaitu subjek dengan predikat. Dan bila kamu tulis ayat biasa, subjek selalunya dululah yang pada permulaan sekali diikuti dengan predikat. Manakala kalau ayat songsang, selalunya predikat ni didahulukan. Lepas tu baru dia punya subjek dia. Sekarang ni apa yang kamu kena buat ialah kamu kena kenal pastikan mana dia punya subjek dan mana dia punya predikat. Dan kita bila kamu buat soalan macam tu, kamu kena kenal pastikan adakah ayat itu ialah ayat biasa ataupun ayat songsang. Ayat biasa atau ayat songsang. Dan kamu kena tentukan ia ada subjek dan ada predikat. Okey. Kita lihat di sini. Ayat yang pertama ni, Ali menendang bola itu dengan kuat. Ini sebenarnya ialah ayat biasa. Subjek dia ialah Ali, manakala predikat dia ialah menendang bola itu dengan kuat. Ayat biasa. Ayat biasa kamu tak payah tukar dia punya struktur, dia biar macam tu je. Yang kedua, pohon yang tiada berdaun itu telah tumbang. Ini ialah ayat biasa dan dia punya subjek dia ialah pohon yang tiada berdaun itu. Kamu tengok sini, pohon yang tiada berdaun itu ialah dia punya subjek. Manakala telah pun tumbang ialah dia punya predikat. Kamu kena kenal pasti. Lepas tu, ayat yang kedua ni, ayat ketiga ni, pada suatu hari, kucing berbulu itu terjatuh ke dalam longkang. Okey? Dan selalunya yang belakang ni, yang belakang kalau ayat songsang ni, yang belakang ni ialah dia punya subjek dia. Kucing berbulu itu subjek dia dan predikat dia ialah terjatuh ke dalam longkang pada suatu hari. Cikgu harap kamu nampak kat situ.
Dan lepas itu kita lihat kat sini, yang bawah ni ayat songsang, kalau kita nak tahu ayat itu songsang, kita kena pastikan kalau ianya bermula dengan kata bantu. Contohnya masih, sedang, ini ialah ayat songsang. Ataupun kata penguat digunakan ayat kata adjektif, sangat, sungguh, amat. Ini semua ialah kata adjektif. Manakala yang ketiga pula ialah kata sendi, iaitu pada, dengan. Ini juga kalau dimula pada permulaan ayat ialah ayat songsang. Itu saja kamu nak kena pastikan. Dan kita lihat kat sini, subjek perlu diambil sehingga nama terakhir, berakhir dengan perkataan ini dan itu. Kadang-kadang ada pelajar, dia ambil subjek tu kucing saja. Sepatutnya subjek dia ialah kucing yang berbulu itu. Itu ialah subjek. Itu ialah dia punya subjek dia. Okay. Dan kita lihat pula seterusnya, kita lihat pula soalan yang kita lihat kat sini. Okey, dekat sini, ini sebenarnya ialah ayat songsang. Kita lihat kat sini, ini ialah ayat songsang. Okey, ini ialah ayat songsang. Okey, dan kamu kena tukarlah ayat songsang ni, kamu kena tukar kepada ayat biasa. Kat sini ialah ayat biasa. Okey, ayat biasa. Okey, ayat biasa ialah beliau disegani. Okey, beliau disegani kerana kecekapannya menjalankan tugas. Okay, itu ialah dia punya ayat biasa, tukar kepada ayat biasa. Lepas tu kita carikan dia, mana dia punya subjek dia. Subjek dia ialah beliau disegani. Okay, dan dia punya predikat dia ialah kerana kecekapannya menjalankan tugas. Itu ialah dia punya predikat dia. Okay. Lepas itu kita contoh satu lagi, kita bagi contoh. Langit kemerahan itu pada waktu senja. Kamu lihat sini, ini ialah dia punya, kat sini ialah ayat biasa. Kamu tengok kat sini pun dia dah tahu ayat biasa. Okay, ayat, ini ialah ayat biasa. Okay, ayat biasa. Okay, dan kamu kena pasti mana dia subjek. Subjek dia ialah ni. Okay, subjek dia yang ni. Okay, langit kemerahan. Okay, dan dia punya predikat dia ialah, okay, yang ni langit kemerahan pada waktu senja. Okay, dan kat sini ialah dia punya ni ialah pada waktu senja. Pada waktu senja. Okay. Kita selesai kat sini. Cikgu nak kamu cuba soalan dia. Okey, jap Okey, kamu cuba soalan yang bawah ni. Dan kamu kena kenal pastikan, tulis jawapan kamu dulu mana dia punya subjek dan mana dia punya predikat. Soalan yang bawah tu. Soalan satu, kamu cuba soalan satu dulu.
Okey, Norain, cikgu nampak jawapan dia. Tak boleh kamu tanya dekat Cikgu Azman, kamu kat situ, kamu tengok situ sekejap Kamu tengok dekat apa ni, kamu pergi dekat kita punya Google kat WhatsApp tu, sekejap cikgu pun, sekejap. Okey, kamu pergi dekat WhatsApp tu, suruh kawan kamu, sekejap sekejap. Okey, dia dekat sini kat cikgu tak tahu macam mana nak paskan kepada kamu. Yang ni dia punya apa ni, dia punya tadi kan kamu tengok sini, kamu lihat kat sini dekat kamu kelas mana sejarah tadi, kamu tekan kat situ. Ataupun kamu tolong apa ni, hantarkan mesej tu dekat apa ni, dekat Cikgu Azman, dan Cikgu Azman mungkin dia boleh bagi kamu masuk lah. Kamu hantar mesej kat Cikgu Azman dan Cikgu Azman akan bagi kamu masuk. Kawan kamu seorang nak masuk okey. Okey, yang pertama ni, okey, Nurain cikgu lihat kat sini, okey, yang ni dia punya subjek dia betul. Okey, subjek dia ialah semua murid. Yang ni kamu tukarkan di saran kamu tulis seharusnya semua murid haruslah uh, mem membuat jap. Haruslah membuat ulang kaji. Ulang kaji pelajaran di rumah. Dia punya predikat kat sini. Predikat adalah untuk oleh kecemerlangan. Itu dia punya predikat dia. Kita pergi kepada soalan kedua pula. Soalan yang kedua. Soalan kedua, ketika dalam perjalanan pulang ke asrama, emak menyediakan bekalan makanan untuk kami. Mana dia punya subjek dia? Kamu kena pastikan mana dia punya subjek Jap. Yang kat sini, subjek betul. Subjek dia adalah emak.
Okay, mak subjek dia. Okay, mak subjek dia. Okay, mak menyediakan bekalan makanan untuk kami. Ini dia punya subjek dia lah. Manakala dia punya predikat dia ialah ketika dalam perjalanan pulang ke asrama. Betul kita teruskan kepada yang ketiga. Ayat yang ketiga, bertunggus lumus para petani menyelamatkan sayuran apabila ladang mereka dilanda ribut pada petang semalam. Kenal pastikan dia punya subjek dulu. Kenal pastikan nombor tiga nombor tiga. Ladang mereka Okey, yang ni kamu sepatutnya kamu mula daripada sini apabila. Okey, ni dia punya subjek dia. Okey, subjek dia ialah subjek ialah apabila ladang mereka dilanda ribut dilanda ribut pada petang semalam. Ini dia punya subjek dia. Manakala dia punya predikat dia ialah bertunggus-lumus bertunggus-lumus. Okey, predikat dia ini Aisyah Aisyah yang bertunggus-lumus. Lumus para petani menyelamatkan sayuran. Itu dia punya. Yang ni kamu kena pasti bila kamu buat buat soalan macam ni, kamu kena pastikan, mula-mula kamu pastikanlah manakah adakah ayat ni ayat songsang ke ataupun ayat biasa. Kamu kena pastikan dulu. Bila dah pastikan, kamu lepas tu barulah kamu cari dia punya subjek dan lepas tu kamu cari dia punya predikat. Ni pun sama juga. Subjek 1 markah, predikat 1 markah. Semuanya 6 markah. Kita pergi kepada soalan bawah ni. Dekat sini, kamu lihat kat sini, ialah dari segi kesalahan ejaan. Mula-mula kesalahan ejaan kamu kena cari. Bila jawab soalan macam ni, kamu kena kenal pastikan apakah kesalahan ejaan. Lepas tu kamu sebelah tu kamu buat pembetulan dia. Bawah ni, yang ni pula ialah kesalahan dari segi imbuhan. Nombor 1 ni, kemenangan pasukan bola sepak negara menjadi penanda aras positif dalam pengembangan bola tampar tanah air. Fauzan dia kata tanah air Sekejap. Sekejap
Okey, yang kat sini dia salah dia kat sini ialah tanah air. Ini ejaan dia salah. Okey, kita type kat sini dulu salah dia. Okey. Tanah air, ni salah kesalahan dia. Mana kepala pembetulan ni ialah kamu kena jarakkan tanah air. Jadi itu ialah kesalahan dari segi apa ni, dari segi ejaan. Lepas tu imbuhan apa imbuhan cikgu tak nampak imbuhan. Imbuhan betul. Aisyah, betul. Pengembangan tu salah imbuhan. Okey, pengembangan tu salah. Betul, perkembangan. Pengembangan ni salah lah Sepatutnya ialah perkembangan. Yang ni cikgu bulatkanlah senang. Kamu nampak sini pengembangan sini. Okey. Okey, teruskan kepada soalan yang kedua soalan kedua. Okey, Fauzan dia kata gelongso gelongso. Okey, ejaan dia. Okey, longso. Dia punya pembetulan ni apa? Pembetulan ni adalah gelongso kan? Gelongso. Gelongso. Okay, lepas tu dia punya imbuhan apa? Imbuhan dia. Mengawasi je. Mengawasi, okay, betul. Mengawas kat sini guys, lepas tu cikgu bulatkan supaya semua nampak. Okay, lepas tu dia punya ni ialah mengawasi. Okay, cikgu bulatkan ke sini Okay, yang ni gelongso. Yang ni pula ialah mengawas. Okay. Okay, lepas tu kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3 ni kamu lihat kat situ, manakah yang salah dia? Okey. Yang nombor 3 siswaza harus bersikap proaktif untuk menceburkan diri dalam bidang usahawan melalui sektor perusahaan dan perniagaan. Apa okey. Okey. Yang ni betul okey, yang kamu kata tadi cikgu nampak ya apa ni Syafifah ni dia kata proaktif. Proaktif salah ejaan sini. Ni salah ejaan ni proaktif ni. Okey, proaktif ni salah ejaan. Okey, proaktif. Okey, proaktif. Lepas tu dia punya pembetulan dia adalah proaktif. Macam ni ejaan proaktif PRO, AKTIF betul. Satu lagi, imbuhan yang salah. Yang mencuburkan ni betul Mencuburkan dia kecil. Apa? Mencubur dia betul. Ada lain lagi, satu lagi. Mencubur ni betul tak ada salah. Siapa boleh bagi pendapat? Mana imbuhan yang salah?
Perusahaan tu betul je. Perusahaan betul. Perusahaan betul. Betul tak? Perusahaan betul. Sektor perusahaan betul. Perusahaan ni betul. Imbuhan ni salah. Perusahaan betul. Baca betul-betul. Mana yang kamu fikir? Kamu rasa macam betul tapi sebenarnya tak betul. Rasa macam betul tapi tak betul. Sektor? Sektor betul. Untuk tu betul. Ini imbuhan. Kesalahan dari segi imbuhan. Kamu tengok ada tak? Cuba kamu kena pastikan mana perkataan yang ada imbuhan. Perkataan yang mempunyai imbuhan. Nah, itu kamu kena pastikan. Melalui bukan memanglah, tapi melalui tu betul tu. Usahawan? Betul, usahawan. Bidang apa? Usaha wanita. Tak, bidang dia, imbuhan dia kamu kena tambah yang bahagian depan tu. Perusahaan. Perusahaan. Perusahawan bukan. Tambah selalunya kalau orang pergi kursus kalau dia nak mula berniaga dia selalu pergi kursus apa? Permulaan dia. Ni yang betul. Yang ni cikgu kamu dah betul ni. Apa yang belakang tu betul, yang depan ni kamu kena tambah. Okey, cikgu nampak jawapan dia Balkis. Betul, keusahawanan. Keusahawanan. Itu dia punya itulah. Kalau selalunya kalau siapa yang nak mula berniaga, mereka akan menghadiri kursus keusahawanan. Keusahawanan. Okey, teruskan kepada soalan kat sini. Okey, soalan kat sini, kamu lihat sini nombor D ni D. Okey, D ni kamu dia dari segi istilah yang tak sesuai digunakan. Okey. Dan satu lagi ialah kesalahan dari tata bahasa. Tata bahasa kamu tahu kan, dari segi penggunaan untuk ke, kata sendi, imbuhan yang salah. Sebenarnya banyak cerita tentang tata bahasa. Dan yang kamu kena pastikanlah apakah dia istilah tu ialah perkataan yang tak sesuai digunakan dalam konteks ayat tersebut. Itu dimaksudkan dengan istilah tak sesuai digunakan. Itu dia punya maksud. Okey, kamu cuba soalan nombor 1 dulu. Okey, Nafiz dia kata di udara di antara setiap. Okey. Kamu kata di antara di antara ni. Ni ada salah dari segi dari segi tata bahasa okey. Kalau di antara ni salah, apa yang kamu nak ganti Macam mana kamu nak ganti apa yang kamu nak buat? Kalau di antara ni salah, dia punya tata bahasa ni. Di antara ni salah. Apa yang kamu nak buat? Apa yang kamu kena lakukan terhadap di antara? Apa yang kamu kena gugurkan? Dapat tak? Apa yang kamu kena gugurkan perkataan di antara tu, apa yang nak gugurkan? Dibuang. Okey, Aisyah dia kata dibuang, betul. Kita buangkan kita gugurkan kita cuma antara saja. Okey.
Lepas itu, yang kedua ni, istilah yang salah digunakan. Pesawat. Pesawat betul. Kamu tengok istilah, dia punya perkataan tu tak sesuai digunakan. Ringan. Ulang balik. Ringan. Ringan, betul. Semalam. Ha? Ringan, betul tu. Ringan betul. Ada, kau cuba kamu baca dulu pada apa yang cikgu boleh bagi clue kat situ, pada perkataan kelima, perkataan tu tak sesuai digunakan. Apa perkataan tu? Pertempuran. Pertempuran, okey. Pertempuran. Sepatutnya kamu ganti pada apa? Tak sesuai pertempuran kan? Adakah dekat udara tu ada berlaku pertempuran? Kamu pernah dengar pertempuran dekat udara? Ada kan? Tak. Sepatutnya cikgu nampak jawapan daripada Nur Haswani, dia kata pertembungan. Maksudnya pertembungan lah kalau kamu tengok dekat udara tu, berlakunya pertembungan, pelanggaran. Betul tu. Pertembungan. Itu ialah kesalahan dari segi istilah. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua ni. Soalan yang kedua ni ialah ni. Kamu lihat kat situ, banyak permintaan hotel terpaksa pelanggan batalkan kerana mereka bimbang tentang wabak virus COVID-19. Istilah. Batalkan cikgu. Batalkan. Okey, batalkan. Okey. Dekat sini dia punya, dekat sini ada kesalahan sikit. Tunggu tengok sini Okey, cikgu tulis kat sini dulu. Batalkan. Pelanggan batalkan. Kamu nak tukar macam ni? Macam kamu nak buat? Struktur dia salah tu, struktur dia. Pelanggan batalkan. Macam mana kamu nak buat ayat perkataan tu, struktur ayat tu? Dibatalkan. Dibatalkan, betul. Dibatalkan oleh pelanggan lah Dibatalkan oleh pelanggan. Itu ialah kesalahan tata bahasa. Satu lagi istilah yang tak sesuai digunakan. Tentang betul. Istilah dia tak sesuai. Tentang tu ialah kata sendi tu. Istilah macam tadi, macam pertembungan tadi kamu, yang tadi kamu apa ni, contoh macam ni lah, istilah dia tak sesuai digunakan. Macam tadi. Pertembungan sepatutnya, pertempuran sepatutnya pertembungan. Akan Aisyah tukar kepada akan, tu betul tu.
Dapat tak? Bimbang betul. Ya, betul. Permintaan. Permintaan tu sepatutnya apa? Ganti dengan apa? Tempahan, ya. Banyak tempahan. Sepatutnya kamu tengok sini tempahan. Bukan permintaan. Permintaan dan kita dapat tempahan. Faris Faris dengan Balkis tadi jawab Okay. Kita pergi kepada soalan yang ketiga ketiga. Badan perpustakaan di negeri dan di daerah perlu lebih mendekati masyarakat tentang menghabiskan waktu terbuang di perpustakaan. Okey, kamu kata buangkan di depan daerah sekejap buangkan di. Itu betul lah, betul. Dia ni cerita dia tentang apa ni? Ada satu perkataan yang tak sesuai dia punya penggunaan dia. Tadi kamu ada bagi tahu pada soalan kedua tadi ada satu perkataan tu tak sesuai digunakan. Nombor 3 ni ada satu perkataan tak sesuai digunakan. Dia punya ya? Mendekati itu lebih mendekati. Mendekati bukan. Sebelah dua petak di sebelah kanan. Sebelah kanan mendekati. Dua petak. Tentang. Okey, tentang. Tentang ni tak sesuai digunakan. Kalau kita ganti dengan apa sebenarnya? Kita ganti dengan apa? Apa perkataan yang sesuai? Ini tata bahasa Apakah perkataan yang sesuai kita gantikan dengan tentang? Dapat tak? Apakah perkataan yang sesuai kita ganti dengan tentang? Ada banyak sebenarnya. Mengenai supaya ni ada ada kawan kamu kata supaya mengenai tak boleh. Apa lagi perkataan yang sesuai lagi? Bukan mengenai. Tentang kita ganti dengan apa? Pendek je. Perkataan yang pendek. Yang kata hubung. Kata hubung. Berikan contoh kata hubung. Berikan contoh kata hubung yang boleh kamu ganti. Kata hubung yang boleh. Okey, betul. Ni cikgu nampak jawapan daripada Balkis. Dia kata kat situ ialah agar. Lagi sebenarnya ada banyak lagi. Contohnya kamu boleh ganti ialah agar ataupun kamu boleh ganti dengan demi. Lepas itu untuk dan juga supaya. Ini ialah kat sini. Kita gantikan tentang kat sini.
Okay, kita gantikan tentang di sini. Selepas itu ada yang tu ialah tata bahasa. Ini tata bahasa. Kamu carikan apakah kesalahan dari segi istilah yang salah. Istilah yang salah digunakan. Badan. Istilah yang salah. Perkataan tu tak sesuai digunakan. Terbuang. Betul. Faris, cikgu nampak jawapan dia Faris. Faris dia kata kat sini ialah terbuang. Tak sesuai kan, baru terbuang kan. Okay. Terbuang tu kita gantikanlah dengan terbuang. Okay, kita gantikan dengan terluang. Betul. Okay, kita pergi kepada soalan yang berikut. Ialah soalan yang mengenai peribahasa. Kamu baca dulu peribahasa tersebut. Baca dulu. Bila dah baca, nanti kamu bagi tahu cikgu lah. Lepas tu kamu cuba bagikan 3 peribahasa yang sesuai untuk untuk dialog ni. Apakah peribahasa yang sesuai untuk nombor 1 ni? Dia kata saya tak mahu seperti jika meneruskan cita-cita saya menjadi seorang petani, perjalanan saya akan saya banyak tertinggal. Apakah peribahasa yang sesuai? Sudah terantuk baru tergadah tu tak sesuai tu. Sekarang ni kamu dah pelajaran kamu ni dah bagus dah. Tiba-tiba kamu nak buat lain. Apa maksud dia? Kamu dah ada semua dah, kamu dah belajar semua dah. Betul. Ya, bukan sudah terantuk baru tergadah, tak sesuai. Kamu dah dapat sesuatu, contohnya kamu dah dapat tawaran belajar dekat universiti ni. Dah bagus lah. Tiba-tiba kan kamu ambil pula lain punya tawaran. Tawaran tu kamu tak tentu lagi, tapi kamu kata kamu nak lepaskan ni. Betul, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, betul. Okay, cikgu tulis kat sini. Yang dikejar dan dikejar tak dapat. Yang dikendong berciciran. Yang tu kamu lihat kat sini. Ya, okey, betul. Okay. Kita pergi kepada nombor 2. Cikgu, apa maksud dia? Maksud dia, contohnya, kalau contohnya lah. Sekarang ni tu cikgu cakap tadi, bagi contoh tadi. Kalau contohnya kamu sekarang ni dah dapat tawaran belajar dekat, katalah dia dapat daripada Universiti UTM. Dah confirm dapat surat tawaran dah. Dah dapat dia punya surat tawaran. Lepas tu, tiba-tiba kamu dapat panggilan daripada universiti, contoh universiti lain lah. Lepas itu, dia cuma bagi telefon ni. Telefon kata kamu dah dapat ni. Tapi dari segi hitam putih tak dapat. Tiba-tiba nanti kamu pun dah lepaskan tawaran daripada UTM tu, lepas tu kamu ambil tawaran daripada yang satu lagi tu. Maksudnya, kamu tak pasti.
Yang mana yang kamu nak yang dah ada tu kamu sepatutnya kamu simpan dulu. Janganlah yang nak ambil yang benda yang tak pasti lagi. Boleh? Okey, teruskan. Faham. Okey, siapa boleh jawab yang nombor 2 ni? Bukankah cita-cita kamu mahu menjadi pemain tenis yang terkenal yang berjaya dalam bidang sukan? Pada suatu hari nanti ayah sentiasa menyokong kamu harus kuat dan terus bersemangat. Maksudnya kamu sekarang ni kamu nak jadi seorang ahli saintis lah. Apa yang kamu tak kisahlah walaupun susah ke apa, ada banyak halangan, kamu tetap berusaha. Apakah peribahasa yang sesuai? Kamu tetap nak buat juga. Tak kira lah apa susah ke, kamu terus nak buat. Apakah peribahasa yang sesuai? Siapa boleh cuba? Walaupun sukar, kamu akan terus berusaha untuk mendapatkan. Boleh? Yang nombor 3, jika Sofia sentiasa berusaha dan gigih dalam sukan, sudah tentu suatu hari nanti Sofia akan muncul sebagai pemain tenis terkemuka yang berjaya mengibarkan jalur gemilang di persada dunia. Hal ini ibarat seperti apa? Ada 2 saja lagi. Siapa boleh cuba? Okey, cikgu bagi dia punya ni kamu lihat kat sini. Yang nombor 2 ni, dia punya peribahasa dia ialah di mana ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Okey. Yang bawah ni, maksudnya kalau kamu dah tak ada, contohnya, kamu tengok sini, harimau mati meninggalkan nama. Okey. Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Tadi meninggalkan nama lah meninggalkan mana? Nama. Meninggalkan nama. Okay, cukup dah. Okay, kita dah habis Kita dah habis sampai situ. Kita tak sempat lah kita nak bincangkan tentang novel ni sebab masa memang kita dah habis masa tadi lebih kurang 1.5 jam kelas bahasa Melayu pada malam ni lah Okey, terima kasih semua kerana boleh kita bersoal jawab tentang soalan yang kita dah bincang tadi soalan. Cikgu, yang tu bukan harimau mati meninggalkan belang kan cikgu? Harimau mati meninggalkan belang, betul. Salah cikgu, minta maaf. Harimau mati meninggalkan belang. Betul. Okey? Boleh okey. Okay, terima kasih semua Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu-minggu akan datang. Terima kasih. Dan assalamualaikum. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Okey.